Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. Seperti korang tahu, sekarang ni kita tengah ada penjualan Shopee dan Lazada 11 sempena 11 November untuk tahun 2020. So biasanya 10-10 lah, 11-11, 9-9. So dia akan ikut tarikh tu, nanti akan ada 12-12 pula. Sempena penjualan Shopee dan Lazada 11-11 ni, aku nampak banyak gila lah barang-barang gadget dengan harga yang sangat berpatutan dan lebih murah berbanding dengan harga jualan biasanya. So aku rasa aku nak buat video ni untuk nak kongsikan dekat korang barang apa yang aku dah beli, barang apa yang aku akan beli dan barang apa yang aku memang recommend untuk korang beli. Tanpa bermasa lagi, aku akan go through dekat barang pertama dulu, iaitu 70 My Jump Starter. So barang ni adalah khas untuk korang letakkan dalam kereta korang. So packaging dia agak nice, dia ada bagi bag macam ni. Actually dia macam power bank lah, tapi power bank yang ada power untuk dia nak jumper kereta. Misalkan kata kalau kereta korang one day nanti bateri kong apa semua, so benda ni yang akan membantu korang. So dalam bag ni dia akan bagi manual book untuk korang nak tengok elok-elok, korang nak tahu apa benda pasal jumper ni kan, power bank ni. Sebenarnya dia punya kuasa adalah 11,000 mAh. So aku rasa agak besar. Dan in fact, benda ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai power bank juga untuk nak charge korang punya device, smartphone ataupun anything yang korang nak charge menggunakan benda ni. So dia akan bagi kabel macam ni, warna merah dan warna hitam, untuk dilekatkan ataupun di attach dekat bahagian bateri lah. So yang bahagian soket ni just masukkan dekat bahagian tepi power bank ni je. Simple je, tak susah pun, dan just tekan je. So dia akan tolong untuk jumper kereta korang supaya dia boleh hidupkan lah kereta korang yang tak ada bateri tu kan. Dan ada bagi kabel jenis USB-C to USB-A. Okay, untuk power bank ni korang boleh charge menggunakan kabel jenis USB-C lah. Aku rasa 70 My Jump Starter ni adalah salah satu gadget yang wajib ada dalam kereta korang. Mana tahu kan, one day nanti kereta korang tiba habis bateri, korang tengah dekat luar ke apa semua, lagi kawasan yang tak ada orang, so memang agak susah kat situ kan. So dengan benda ni sedikit sebanyak membantu. In fact boleh juga dijadikan sebagai power bank. Harga dia aku beli dalam 170 dulu, tapi sekarang ni aku tengok dalam sale 11-11, harga dia boleh dapat RM159 sahaja. So dengan harga dia, dengan apa yang dia boleh buat, aku rasa sangat berpatutan. Boleh jadikan sebagai power bank dan jump starter kereta korang. Barang seterusnya, bila aku tengok harga jualan rasmi dia sebelum ni dengan harga sale 11-11 ni, aku nampak macam seriously murah gila kot. Aku beli dulu sampai 1000 lebih kot. So ini adalah Apple AirPods Pro. Dulu harga dia RM1,099. Still sekarang ni pun harga dia sama juga, tapi ada kedai yang dah jual dengan harga RM900, RM900. Still consider murah lah berbanding dengan harga dia yang asal RM1,099. Tapi untuk Lazada 11-11, korang boleh dapat dengan harga RM745 sahaja Apple AirPods Pro. So pelbagai fungsi yang aku rasa sangat-sangat menarik yang ada pada Apple AirPods Pro ni. Kalau korang memang seorang pengguna iPhone, iPad dan juga MacBook, banyak fungsi menarik yang ada pada AirPods Pro ni, seperti transparency mode. So korang akan dengar bunyi sekeliling tu seperti korang tak pakai AirPods pun. So korang akan dengar lah bunyi orang cakap ke apa semua. And dia juga ada fungsi normal mode, dan juga dia ada fungsi noise cancellation, which is korang just turn on dekat bahagian bawah ni, just hold lama dan dia akan tukar mood-mood dia. Dan aku memang selalunya akan pakai transparency mode sebab aku nak dengar lagu sambil aku nak dengar apa yang terjadi dekat sekeliling aku. Selain tu juga ada fungsi baru yang Apple keluarkan baru-baru ni, iaitu Spatial Audio, which is korang akan dengar macam 360 punya audio, sekeliling punya audio. So itu tak support dekat YouTube lagi, just support dekat a few platform saja macam Apple TV Plus dan lain lagi. And then ada juga boleh connect dengan multiple device, which is macam iPhone korang, iPad korang dan juga MacBook. So untuk Android ataupun Windows tak boleh multiple device connection tu, dia hanya untuk barang-barang Apple saja. So itu antara yang menarik dengan AirPods Pro ni. Kalau korang nak beli dengan harga RM745, aku rasa memang satu pembelian yang agak berbaloi kalau korang memang pengguna barang-barang Apple, untuk korang nak beli AirPods Pro ni. Barang gadget seterusnya pula aku rasa macam tak jangka jugalah yang benda ni wujud juga. Sebelum ni bila aku nak pump something, aku bawa pump yang kena tekan macam tu kan. Tapi sekarang ni kalau aku nak pump tayar motor ataupun basikal aku just gunakan Mijia Mini Electric Portable Air Pump. So dia punya size agak bulky, tapi tak adalah terlalu berat sangat. Dan dia punya looks agak minimal bagi aku, dan aku tak tahu macam mana teknologi pump dia, sebab bila aku dah try pump aku punya basikal, motor, in fact kereta pun boleh. Untuk korang nak pump kereta korang, emergency ke apa semua, aku rasa memang ni one of the best
gadget yang korang perlu ada dekat dalam rumah korang ataupun dekat dalam kereta korang, ataupun maybe korang boleh consider untuk letak dekat dalam motor korang. Kalau ada skuter, maybe boleh bawa benda ni lah. Mijat Electric Portable Pump ni mampu pump tayar kereta korang sebanyak 5 biji sekaligus kalau dia punya bateri penuh, and untuk motor 6 biji dalam masa 6 minit. Kereta pun 6 minit juga dia punya masa untuk nak charge penuh untuk pump penuh. And untuk tayar basikal, pump punya proses dalam masa 3 minit dan mampu pump sebanyak 8 biji tayar basikal. So itu antara yang menarik dengan mini portable electric pump daripada Mijia ni. Aku tak tahu macam mana dia berfungsi dan aku nak tunjuk sedikit sampel dekat korang. Dia banyak function yang korang boleh tukar ke basikal, ke motor, kereta dan juga bola lah. Kita boleh setting ada punya PSI berapa kat sini kan. So belon ni aku akan buat dalam 70 sebab aku tak nak terlalu ni sangat, kuat sangat nanti meletup pula belon ni. Just tekan tengah ni dan dia akan pump. Bunyi dia agak kuat. Legit nampak? Dia tengah pump sekarang. Oh. Okay. Dari mana angin tu korang jangan tanya, aku pun tak tahu. And dia sebenarnya ada lampu tau pada bahagian atas ni, in case kalau macam korang tengah pump dan korang tak nampak waktu malam ke apa. So ada torchlight untuk korang nak suluh something. And dia ada port pengecasan pada bahagian bawah ni. Gunakan port jenis micro USB. Benda ni memang legit, aku dah cuba sendiri pump aku punya tayar motor, basikal, tapi kereta belum lagi lah sebab setakat ni tayar kereta aku okey lagi. Korang boleh dapatkan dengan harga RM129. Sebelum ni aku beli dengan harga RM159. Aku rasa sekarang ni harga dia agak murah berbanding dengan aku beli dulu. So pada sale Lazada ataupun Shopee 11.11 ni mungkin korang boleh jumpa dengan harga yang lebih berpatutan. So untuk nak memudahkan kerja korang, instead of pergi petrol pump nak pump tayar, maybe korang boleh consider untuk beli Mijia Electric Portable Pump ni. Barang gadget seterusnya pula adalah LD Neo power adapter USB PD ataupun power delivery. So dia berfungsi untuk nak fast charging iPhone korang ataupun phone Android korang macam Samsung Galaxy Note 10 ataupun Note 20, Google Pixel 1 sampai Google Pixel 5, iPhone 8 sampailah iPhone yang terbaru. So benda ni mampu mengecas dengan pantas untuk device-device yang korang tengah gunakan sekarang ni. Harga dia memang aku rasa agak berpatutan untuk apa yang ditawarkan. Setakat ni aku dah gunakan power adapter ni dalam jangka masa yang agak lama juga. So aku rasa macam okey je untuk kualiti dia. Dia ada port jenis USB-C saja, so ada satu port saja, dan dia juga ada lampu LED indicator pada bahagian atas ni menandakan bahawa masa tu tengah cas atau tidak. And actually benda ni boleh dibuka, so boleh ditukar-tukar ataupun boleh dibuka macam ni supaya dia lebih portable sedikit lah. Harga dia memang bagi aku sangat-sangat murah, RM29 saja untuk korang nak dapatkan, untuk korang nak fast charging iPhone korang, phone Android korang, dan anything yang korang nak fast charging menggunakan LD Neo power adapter 18W USB PD ataupun quick charge ni. Barang gadget seterusnya untuk safety rumahku dan juga bilik aku, ini dia Mijia 360 CCTV camera. Dah lama dah aku gunakan kamera ni, sebenarnya aku rasa nak dekat 2 tahun dah aku letak dalam bilik aku, dan aku rasa memang aku suka dengan every function yang ada pada CCTV camera ni. Sebenarnya boleh connect dengan smartphone korang Android ataupun iOS. So just download aplikasi Xiaomi Home, so korang boleh tengok every angle yang ada dalam bilik korang. Yang menariknya lagi, kalau benda ni korang letak dekat rumah korang dan anak korang tengah main apa semua dan korang nak panggil anak korang tu, just tekan ada button panggil dekat sini, kat skrin. Hello, test 1 2 3. So bunyi tu agak clear juga, dan kita boleh dengar apa yang berlaku dekat dalam bilik tu sebab dia ada mikrofon dekat kamera ni. So aku akan buka dia punya mikrofon. Test. So dia akan dengar. So kita boleh dengar apa yang berlaku dalam bilik tu ataupun kawasan tu dengan mikrofon yang ada pada CCTV ni sendirilah. And kita boleh tengok playback apa yang berlaku dalam sejam lepas ataupun semalam. RM103.90 saja untuk dia punya body ni sajalah. Kalau korang nak beli dengan memory card saja, korang kena tambah sikit lah. So macam aku, memang aku beli kamera dia saja disebabkan oleh aku dah ada banyak memory card dekat rumah. So dia menggunakan micro SD, dan actually pada bahagian bawah ni dia ada macam satu slot untuk korang nak lekat dekat dinding. Dia ada port jenis micro USB pada bahagian atas ni, dan korang boleh connect dengan power adapter untuk nak
power on dia, so dia bukan pakai bateri lah. So itu antara yang menarik dengan CCTV Mija 360 camera ni. Aku memang suggest untuk korang beli untuk letak kat bilik korang, kat rumah ke, dekat kawasan perumahan korang, dekat luar ke, untuk nak tengok kereta, ataupun dekat kawasan kedai korang kalau nak pakai kan. So dia boleh monitor lah benda-benda yang patutnya dia tengok in case ada kecurian ke apa semua kan. So dia membantu. Barang gadget seterusnya yang aku nak kongsikan dalam video ni adalah mouse Logitech MX Master 2S. So dia ada versi baru sebenarnya, versi MX Master 3, tapi aku tak beli lagi yang 3, aku baru je order. So ini yang 2S, yang versi yang sebelum ni. Dia punya fungsi bagi aku, this is one of the best mouse yang aku pernah guna kalau nak bandingkan dengan mouse yang sebelum ni. Dan aku tak berapa suka sangat mouse yang ada kabel, so that's why aku beli yang wireless macam ni. So dia menggunakan port jenis micro USB. Kalau untuk yang MX Master 3 dia menggunakan port jenis USB-C, so lagi better lah. Banyak kelebihan yang ada pada mouse ni sebenarnya. First thing first, dia boleh connect dengan 3 device serentak. So korang boleh connect dengan iPad ke, dengan korang punya MacBook, dengan korang punya Windows. So korang boleh set lah 1, 2, 3. Satu ni korang nak connect dengan apa, 2 dengan apa, 3 dengan apa. So contoh, 1 aku set dia connect dengan Windows, 2 aku set dia connect dengan MacBook, 3 aku set dia connect dengan iPad. So aku just tekan button ni untuk dia tukar mood dia kepada device mana yang aku nak connect. Dan dia punya feel memang sangat selesa dekat tangan aku. Dia sangat sedap, dia punya smoothness pun sedap, clicky dia pun sedap, dia punya roll pun sedap. Nampak? Untuk roll dia ni ada 2 jenis mode. Yang pertama dia macam ada gerigi sikit. Aku rasa aku lagi suka yang ni berbanding dengan satu lagi mode, dia very smooth. Kosong kan, rasa kosong. So biasanya aku akan pakai mode yang macam ni. Sedap apa? Dia ada bunyi yang membuatkan aku rasa macam feel gila bunyi dia. Dan bahagian tepi ni ada lagi roll dan juga button untuk korang nak set, korang nak gunakan dia sebagai apa. So yang button ni aku gunakan dia sebagai back dan forward. Yang roll ni pula aku gunakan dia sebagai untuk nak volume down ataupun volume up aku punya Windows ataupun MacBook ataupun iPad lah. So dalam satu mouse ni saja korang boleh buat dan setting di dalam pelbagai perkara yang korang nak melalui aplikasi ataupun dia punya software sendiri lah dekat MacBook ataupun Windows. Aku recommend untuk korang beli yang versi MX Master 3 sebab sekarang ni boleh dapat offer dengan harga RM360. Sebelum ni harga dia RM400 lebih. Untuk MX Master 2S ni pula harga dia sekarang ni RM265. So bagi aku sangat-sangat berbaloi dan berpatutan untuk teknologi yang ditawarkan pada mouse Logitech MX Master ni. Barang gadget seterusnya yang aku nak recommend kat korang yang aku dah beli tapi tak sampai-sampai lagi rumah aku, iaitu Xiaomi Mi Band 5. So Xiaomi Mi Band 5 ni dia ada 11 jenis sport mode yang korang boleh pakai, seperti lari ke ataupun kayu bersikal, berenang dan pelbagai lagi yang aku rasa memang amat sesuai untuk orang yang suka sport ataupun memang nak diet, memang nak fitness apa semua. Bateri untuk Mi Band 5 juga mampu bertahan sehingga 14 ataupun 20 hari kalau korang gunakan dia punya fungsi biasa tu lah. And untuk dia punya skrin adalah jenis AMOLED yang bagi aku amat cantik kalau korang nak gunakan, dan dengan harga yang ditawarkan untuk sale 11.11, bagi aku kalau korang nak beli fitness tracker, yes, Mi Band 5 memang one of the best fitness tracker yang korang boleh beli dengan harga RM99 saja dekat Shopee sekarang ni. Fungsi dia menarik sebenarnya, dia macam-macam watch face korang boleh tukar, and dia boleh jadikan sebagai camera shutter untuk smartphone korang. Tapi dekat iPhone aku tak sure sama ada boleh ke tak boleh, aku rasa Android je kot. Dan Xiaomi Mi Band 5 juga ada aplikasi yang korang boleh download untuk korang connect between Mi Band 5 dan juga smartphone korang. Aku rasa untuk harga dia amat berbaloi dengan RM99 saja. So ya, barang gadget seterusnya yang aku nak recommend untuk korang beli adalah external hard disk Seagate 1TB ataupun 2TB. Harga dia bila aku tengok dekat Shopee memang murah gila doh. Memang seriously betul ke original kan. Untuk yang 1TB dia jual dengan harga RM117.20 sahaja. Untuk 2TB dia jual dengan harga RM124.80. So bila aku tengok dia punya description dan feedback daripada pengguna sendiri, dia punya rating apa semua, memang majority cakap yang hard disk external ni memang legit. Dan bila diorang check serial number yang ada pada hard disk ni dekat official Seagate punya website, memang yes, benda ni adalah legit, original, bukannya fake, bukannya copy. Harga dia memang bagi aku sangat-sangat murah untuk korang nak beli. Sempena sale Shopee 11.11 sekarang ni, so dengan harga RM117 untuk 1TB memang sangat-sangat berpatutan. Dia ada USB jenis 3.0. External hard disk ni memang sesuai untuk korang yang memang selalu buat kerja menggunakan external hard disk. So ya, itu salah satu gadget yang aku boleh recommend untuk korang beli dekat Shopee sekarang ni. Seterusnya pula adalah smartphone. So
aku nak recommend beberapa smartphone untuk kelas budget punya, bawah RM1,000 dan juga bawah RM500 yang korang boleh beli dengan harga yang sangat berpatutan, which is ada offer sekarang ni untuk smartphone bawah RM1,000 yang terbaik. First of all, ini adalah Realme Narzo 20 Pro. Pertama sekali adalah dia punya fast charging 65W, quad kamera 48MP, dengan dia punya refresh rate sehingga 90Hz untuk skrin dia, walaupun skrin jenis IPS LCD saja, aku rasa okey je. Selain itu juga yang menariknya dengan Realme Narzo 20 Pro ni adalah dia punya chipset lah, menggunakan MediaTek Helio G95, iaitu chipset untuk gaming. So korang akan dapat pengalaman gaming yang agak baik untuk phone kelas mid-range ni. Dan dia menggunakan bateri sebesar 4500mAh dengan dia punya fast charging 65W lagi. Aku rasa memang sangat-sangat okey untuk spesifikasi dia. Dan juga harga yang ditawarkan oleh Realme dengan harga RM899. Untuk Realme Narzo 20 Pro ni menggunakan 8GB RAM dengan 128GB storan. So untuk RAM sebesar itu memang aku rasa sangat berpatutan untuk harga dia. Dan smartphone seterusnya yang aku boleh recommend untuk korang beli dalam sale Lazada 11.11 adalah Poco X3 NFC. Antara yang menarik dengan Poco X3 NFC untuk korang nak beli dalam sale Lazada 11.11 adalah dia punya skrin jenis IPS LCD 6.67 inci yang juga ada refresh rate sehingga 120Hz, HDR10, ada punya kecerahan sehingga 450 nits dan Corning Gorilla Glass 5 1080p punya display. So dia juga menggunakan chipset jenis Snapdragon 732G, which is bagus untuk gaming, dan menggunakan quad kamera 64MP, ada stereo speaker lagi. So dengan spesifikasi macam tu, aku rasa memang susah gila nak dapat dengan harga bawah RM900. So untuk sale Lazada 11.11 korang boleh dapatkan dengan harga RM799 untuk 6GB RAM dan juga 64GB storan. Tapi kalau korang nak up sikit dia punya storan, korang boleh beli dengan harga RM949 untuk dia punya 128GB storan dan juga 6GB RAM. So kalau nak bandingkan dengan Realme Narzo 20 Pro ni, aku rasa dia macam agak balance lah. Untuk fast charging dan harga lebih murah sedikit, mungkin boleh consider lah Realme Narzo 20 Pro, which is RM899. Tapi untuk refresh rate 120Hz yang aku pun tak tahu sekarang dah okey ke belum, dengan dia punya stereo speaker lagi, yes, maybe boleh consider untuk yang 128GB storan. So itu terpulang pada korang sendiri, sama ada korang nak jimat sikit dengan Realme Narzo 20 Pro ataupun nak lebih jimat lagi dengan Poco X3 NFC dengan 64GB storan. Untuk Realme Narzo 20 Pro ni kalau tak ada sale, harga dia agak mahal juga, RM1,199. So memang luck gila kalau korang dapat dengan harga RM899 masa sale Lazada 11.11 nanti. Smartphone ketiga dan barang terakhir aku boleh recommend untuk korang beli dalam sale 11.11 adalah Redmi 9, iaitu smartphone terbaik, still bawah RM500 untuk sekarang ni. So Redmi 9 boleh dapat dengan harga RM459 sekarang ni, aku tengok dekat Shopee, untuk 3GB RAM dan juga 32GB storan. Tapi untuk korang nak up sikit, 64GB storan dia dengan 4GB RAM korang boleh dapat dengan RM529. So ini adalah global version. Kelebihan ni banyak sebenarnya, korang boleh tonton video-video aku sebelum ni. So untuk aku kongsikan sikit, kelebihan dia adalah dia menggunakan skrin bersaiz 6.53 inci Full HD dot drop display dan juga menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan bateri sebesar 5020mAh dan juga fast charging 18W dan juga menggunakan AI quad kamera 13MP. So untuk spesifikasi dia memang susah gila nak dapat dengan harga bawah RM500. Pendapat aku memang Redmi 9 one of the best smartphone bawah RM500 dengan dia punya USB-C port dengan 18W fast charging, 5020mAh lagi. So ya, untuk promosi dengan harga macam ni memang sangat berpatutan untuk korang nak beli. Maybe untuk bagi mak bapak korang ke, nak bagi dekat adik korang ke, dekat sesiapa saja yang korang nak bagi ataupun korang sendiri yang nak beli. Itu saja antara smartphone dan gadget yang aku boleh kongsikan untuk segmen dan video kali ni mengenai gadget terbaik untuk korang nak beli dalam sale 11.11. Dan insyaAllah lepas ni aku akan buat gadget-gadget yang terbaik untuk korang nak beli dalam 12 pula lepas ni insyaAllah. So antara semua-semua barang yang aku kongsikan tadi, barang apa je yang korang mungkin akan beli, dan mungkin korang boleh recommend dan komen dekat bahagian bawah barang apa yang aku perlu beli dekat Lazada ataupun Shopee sempena sale 11.11 dan juga barang-barang untuk kena kongsikan dalam next video nanti. So guys, itu saja untuk video kali ni dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, follow Twitter dengan Instagram aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum, bye.